Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Masjidil Aqsa ni? So Masjidil Aqsa ni kalau kita tengok dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah sebut Allah jalankan Nabi Muhammad pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. So ceritanya kalau kita tengok problem dengan orang Melayu lah, mostly orang Melayu hari ni tak kisahlah satu rumpun Melayu, orang Melayu Malaysia, orang Melayu Indonesia, Brunei, Singapura, kita selalu memaknakan masjid tu sebagai satu bangunan, satu struktur yang ada menara, ada kubah, ada kapet cantik-cantik kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam website Bayan Linnas, Mufti Wilayah Persekutuan ada highlight lah sebenarnya definisi masjid ni ada 3 sahaja. Yang pertama adalah satu tanah lapangan atau dataran. Yang keduanya mestilah ada sempadan atau tiang-tiang yang menjadi perbatasan lah. Dan yang ketiga adalah ada kiblat. So kalau mana-mana tempat dalam dunia ni dia menepati 3 kriteria ni, so kita boleh panggil dia sebagai masjid. So sama juga dengan Masjidil Aqsa. Bila Allah sebut Allah jalankan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu, kita tahu Burak tu dia berjalan sampai ke Burak Wall sahaja. Dia tak adalah masuk sampai ke Masjid Qibli ke, sampai ke Dome of the Rock tu ke. Aku tengok page-page viral, biasa diorang ni selalu highlight yang Dome of the Rock tu bukan Masjidil Aqsa, tapi diorang highlight yang Masjid Qibli tu, masjid yang berdekatan dengan dia tu adalah Masjidil Aqsa. So benda ni kurang tepat. Yang setepat-tepatnya adalah semua ni adalah Masjidil Aqsa lah. So Masjid Qibli, Dome of the Rock, kemudian belah kanan tu ada Dome of the Chain. Dome of the Chain tu adalah menentukan titik tengah Masjidil Aqsa tu. Kalau kita tengok kan dalam gambar tu dia ada tunjuk dataran Masjidil Aqsa tu. Di sebelah kiri ada Burak Wall, atau orang Yahudi hari ni diorang guna Burak Wall tu sebagai Wailing Wall atau Western Wall. Dekat situ yang diorang lakukan upacara untuk itulah meratapi dinding itu kan. Dan diorang letak diorang punya doa-doa kat situ. So benda ni sama sekali bertentangan lah dengan syariat yang Nabi Musa bawa dulu. Lepas tu kita tengok sebenarnya dekat bawah tu ada Babul Maghribi. Babul Maghribi tu dalam bahasa Inggeris dia panggil sebagai Moroccan Gate lah. Okey, Masjidil Aqsa ni dia ada 10 gate, dia ada 10 pintu. Dan daripada 10 ni 9 orang Islam boleh masuk. Moroccan Gate ni sahaja yang dihaskan oleh orang Yahudi. Padahal sebenarnya cerita dia Nabi Muhammad SAW bila dia Isra tu, dia telah masuk melalui pintu Maghribi ni. Dan juga diceritakan Sayyidina Umar waktu pembebasan Baitul Maqdis yang pertama tu, memang dia masuk melalui Babul Maghribi atau Moroccan Gate ni lah. Tapi hari ni kita dihalang masuk ke pintu ni oleh orang-orang Yahudi ni. Kemudiannya kita boleh tengok di bahagian kanan Masjidil Aqsa ni ada satu tempat di mana Nabi Sulaiman menjadi raja lah. Dia macam satu mimbar tinggi yang kita tahu cerita kan, dia panggil ramai-ramai binatang berkumpul tu. Kemudian ada satu burung namanya burung hudhud yang lambat datang kan. Inilah tempat dia dekat belah kanan tu. Nabi Sulaiman memerintah lah. Dan kita tengok belah bawah tu sikit, belah kanan ada satu kawasan simetri atau perkuburan sahabat-sahabat ramai yang ditanam dekat bahagian belah kanan bawah. Dan belah kiri sikit daripada kubur tu ada satu kawasan bawah tanah yang luas. Tempat ni adalah tempat di mana Maryam membesarkan Nabi Isa alaihissalam lah. So kita kena tahu seluruh kawasan dataran ni sebenarnya dipanggil sebagai Masjidil Aqsa. Bukan hanya Masjid Qibli, bukan hanya Dome of the Rock. Dome of the Rock tu sebenarnya zaman pembebasan Baitul Maqdis yang pertama dulu, waktu Sayyidina Umar masuk, dia nampak ada batu kat situ. So dia tahu ini kawasan yang Rasulullah SAW Mi'raj ke langit lah. So dia buat dia buat satu rencana untuk membina satu kubah kat situ. Dan kemudiannya diteruskan zaman Khilafah Umayyah. Waktu tu khalifahnya nama Abdul Malik, tak silap aku dalam 60 tahun 70 tahun lepas daripada Umar ruling lah. So waktu tu dia bina struktur ni sama juga dengan Dome of the Chain tu. Ini pun Khalifah Abdul Malik juga yang buat lah. So bagi aku benda ni kita wajib tahulah, sebab kita selalu berbicara tentang Palestin, selalu sebut tentang Baitul Maqdis, tapi kita wajib tahu sebenarnya apa yang disebut oleh Masjidil Aqsa dan apa yang sebenarnya kita cuba pertahankan.